Setiap daripada kamu manusia, setiap daripada kamu ada kiblat masing-masing. Setiap umat ni ada arah masing-masing. Setiap daripada manusia ni ada yang dia tuju. Walikulli wijhah huwa muwalliha. Muwalli maksudnya dia cenderung dan condong. Muyul tu condong dan cenderung. Muwalliha. So setiap daripada umat ini, setiap bangsa, dia ada kecondongan dan kecenderungan. Contoh kalau kalau sekarang ni kita jarang memperkatakan tentang negara bangsa. Tapi kita mewakili manusia ini dengan apa? Negara. Negara Amerika, negara Malaysia. Kalau dekat ASEAN ni, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Thailand. Setiap negara ini, setiap negara ini, pemimpin-pemimpin dia ada target yang dia nak capai. Ada kiblat yang dia sedang tuju. Atau maksud arah ni. Setiap kita ni ada cita-cita, ada benda yang kita nak capai. Dan Allah iktiraf, apa pun yang kamu nak capai. Nak jadi suri rumah yang berjaya, silakan. Nak jadi suami yang matang dan baik, silakan. Nak bina keluarga yang penuh dengan kasih sayang, silakan. Tapi walaupun kita memiliki pelbagai arah tuju, pelbagai kiblat, walaupun kita masing-masing ada impian, ada harapan masing-masing, yang penting apa? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba kerjakan kebaikan dalam apapun bidang yang kamu tuju. Ni ayat ini, ayat yang nak kita melihat dunia ini bukan sekadar untuk kelompok ini aja. Dunia ini di atas tikar sejadah saja. Tak. Allah suruh buat. Apa yang kamu nak buat dengan dunia ini. Masing-masing ada harapan dan cita-cita. Tapi dalam pada itu, kesemua apa yang kamu tuju, pastikan kamu perlu berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita semua ada tujuan hidup dan berlumba-lumbalah kepada ketaatan. Kalau jadi saintis, jadilah saintis yang berlumba-lumba untuk buat ketaatan. Bila sebut berlumba-lumba, musabaqah. Musabaqah ni pertandingan, tuan-puan. Sebut tentang buat baik ni, kita perlu bertanding. Kita perlu bertanding. Maksud bertanding, kita kena guna segala bentuk resources. Kita kena guna segala resource, segala sumber yang ada. Segala sumber yang ada untuk capai maksud kebaikan tu. So, Allah suruh kita berlumba untuk buat baik. Bukan berlumba nak naikkan perniagaan. Allah tidak suruh buat persaingan sihat yang kita kata persaingan sihat. Allah tu tak suruh berlumba berapa banyak anak dapat A. Tak, Allah suruh berlumba, bertanding dalam buat kebaikan. Kerana tujuan hidup kita adalah untuk taat pada Allah. Tujuan hidup kita untuk menikmati jerit perit yang kita lalui. Jerit perit yang kita lalui. Maka sebab tu perlu berlumba. Dan bila disebut tentang berlumba, di situlah kita suka bersaing. Perlumbaan ni merupakan persaingan. Dan manusia akan bersaing. Cuma bersaing untuk buat apa? Untuk buat ketaatan. Inilah perlumbaan yang Allah nak. Sebab setiap daripada kita,
dia takkan sama garis penamatnya. Dia bukan sama-sama lumba lari, tak. Dia dalam bentuk sama-sama buat kebaikan, tapi kebaikan saya berbeza dengan kebaikan Puan Rosniati. Kebaikan Puan Rosniati berbeza dengan kita punya Puan Moderator. Puan Moderator kebaikannya berbeza dengan Puan Amnira. Lain. Garis akhir dia lain. Garisan penamat berbeza. Tapi Allah suruh kita berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Kalau sekarang ni musim haji, macam-macam orang berlumba-lumba sewaktu mengerjakan haji ni. Kan kita yang tak berkesempatan, kalau ada kawan-kawan di sana menuju Arafah ni, ada orang kirimkan doa. Ada orang kirimkan duit. Pesan kat kawan tu, nanti kalau balik masjid, kau carilah makanan, agih-agih kan. Seorang-orang menuju 10 hari Zulhijjah pertama ni, orang banyak puasa. Sedekah. Kita yang tak berkesempatan pergi, bagilah duit. Barang RM1 2. Dapat beli banana satu ikat pun jadilah. Untuk diagih-agihkan. Fastabiqul khairat. Sebab bila niat berlumba ini, kita akan cuba cari ruang dan peluang, mengintai-ngintai ruang dan peluang untuk kehadapan, untuk menang. Ini bentuk persaingan yang Allah nak. Bukan bersaing rumah siapa besar. Bukan bersaing kereta siapa mewah. Gitu. Kemudian Allah kata, Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Setelah kamu berusaha berlumba-lumba dan kemudian kamu mati, dimanapun kamu berada, kamu akan kembali pada Allah di akhirat kelak. Dimanapun kamu berada, Allah akan kumpulkan kamu semua di akhirat kelak. Allah kata Allah boleh himpunkan kita sekaligus. Jauh mana pun kita merantau. Walau di mana pun kita mati. Dalam perut singa, dalam perut ikan, Allah akan himpunkan semua sekali. Titan yang 9,000 batu di dasar laut. Allah boleh himpunkan semua sekali. Bila Allah kata ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah, itu adalah peringatan bahawa kita semua akan mati. Ayat ini dimulakan dengan kita semua ada cita-cita. Dalam pada mengejar cita-cita, fastabiqul khairat. Kerjakanlah kebaikan. Sebab di mana pun kamu berada, kamu semua akan dihimpunkan kembali. Allah akan himpunkan kembali. Maksudnya kamu semua akan mati. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas tiap sesuatu. Kemudian ayat seterusnya, wa min haitsu kharajta, sama tak dekat atas? Tak, ni 2 kali. Oh, ni yang pertama. Okey. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu keluar, dari mana saja arah kamu keluar, arahan ini diberikan kepada Nabi. Kharajta, ta tu kembali pada Nabi. Ini menunjukkan Allah bagi ingat jika Nabi bermusafir. So, baginda akan keluar ke banyak tempat. Menguasai Madinah bukan bermaksud Nabi hanya duduk di Madinah. Nabi akan keluar. Expand kekuasaan tu.
berdakwah kepada yang lain. So dari arah mana saja kamu keluar, maka hadaplah wajahmu ke Masjidil Haram. Maksudnya di mana pun sahaja kita berada, untuk tujuan solat, Allah suruh hadapkan wajah ke kiblat, ke Masjidil Haram. Sebab ada sahabat yang sangka menghadap Masjidil Haram ni untuk solat hanya sewaktu berada dalam Masjid Nabi je. Begitu sekali sahabat ni, dia bukan lurus bendul. Tapi dia begitu taat. Kalau Allah suruh A lah dia buat. Dia tak memandai-mandai. Arahan sebelum ni turun di mana? Dalam masjid. Pindah kiblat tu dalam masjid. So ada yang beranggapan, ui, ini kiblat baru ni mungkin dalam masjid je kot. Maka sebab tu Allah datangkan ayat yang lebih terperinci, terutamanya kepada para sahabat yang perlu diberitahu satu persatu. Di mana pun kamu berada, dari mana pun arah kamu keluar, maka tak kala kamu nak solat, hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan kemudian Allah kata apa? Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Arahan ini adalah nyata dari Tuhan. Hukum menghadap kiblat sewaktu musafir itu adalah arahan dari Allah. Maka keperluan kita untuk taat. Kan, ini bukan perkara main-main. Kena tahu cara bagaimana nak cari arah kiblat yang betul. Begitu. So kalau tak dapat guna alat-alat yang moden, tetap kena belajar cara alternatif. Guna kompas ke atau sebagainya. Daripada arah mana kita berada. Tengok kedudukan bayang-bayang. Semua itu kena ambil tahu. Dan Allah kata, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai atas apa yang kamu kerjakan. Sebab berkaitan dengan kiblat, mentang-mentang kita berjalan, keluar daripada rumah, berada di luar negara, bermusafir, jangan sangka Allah tak tahu. Allah tahu. Wa mallahu bighafil amma ta'malun. Bila sebut tentang Allah tidak sekali-kali lalai, itu juga bermaksud catatan amal kita sentiasa diupdate. Allah tidak akan lalai terhadap itu. Sebab ada peristiwa, ada orang-orang munafik yang sewaktu orang melihat, dia menghadap Masjidil Haram. Ketika orang tak melihat, dia menghadap kembali ke Baitul Maqdis. Tu kadang-kadang orang munafik ni dia degil lain macam. Degilnya lebih degil daripada Yahudi. Begitu. Okey. So, ayat 149 dan 150 kedua-duanya dimulakan dengan pernyataan yang sama. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di mana pun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Cuma kali ini Allah kata apa? Wa haitsu ma kuntum. Di mana sahaja kamu berada. Tadi kharajta diberikan kepada Nabi. Sekarang wahai suma kuntum. Kuntum ramai. So arahan ini, arahan menghadap kiblat bukan hanya pada Nabi, tetapi kepada seluruh umat Islam sepanjang zaman.
wa haitsuma kuntum, dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Ini adalah arahan yang begitu jelas. Jangan khawatir dan risau menghadapkan wajah ke arah kiblat. Sekarang ni kita tak takut untuk hadapkan wajah kita ke kiblat. Tapi kalau dulu ialah bayangkan semua orang selama ini menghadapkan muka ke Baitul Maqdis. Tidak sembahyang, dia menghadap Baitul Maqdis. Semua. Tiba-tiba saat itu orang yang sama-sama solat dengan Nabi tukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Kan 180 darjah dia pusing. Daripada macam ni, pusing macam ni. So bila orang-orang yang solat dengan Nabi ni keluar, solat sendirian ke, balik ke rumah, kan nak solat sunat, isteri kat rumah tengok, bang, kiblat baru ke? Benda yang baru nak diketengahkan, dia boleh jadi makan masa dan perlu kepada penerangan yang jelas. Satu, fawallu wujuhakum syatrah. Jangan takut dengan kata-kata manusia. Jangan takut dengan golongan yang ragu tentang arah kiblat tu. Siapa yang ragu? Yahudi dan orang munafik. Jangan hiraukan kata-kata mereka. So Allah kata, li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Apa yang kamu buat itu supaya tidak lagi menjadi alasan kepada manusia yang ramai-ramai itu. Supaya ahli-ahli kitab tak ada alasan untuk menidakkan arah kiblat Masjidil Haram. Terus fix dengan arahan ini. Illal ladzina zalamu minhum, melainkan kepada orang zalim antara mereka. Lafaz zalim ni maksudnya apa? Degil, tak nak ikut arahan. Macam orang munafik tadi. Kalau depan Nabi, ya dia ngadap Masjidil Haram. Sorang-sorang dia, orang tak nampak, dia ngadap Baitul Maqdis. Dan kemudian Allah kata apa? Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kamu takut pada mereka dan takutlah kepada aku sahaja. Fala takhshawhum wakhshawni. Kita kena takut dan taat hanya kepada Allah sahaja. Dalam soal agama, jangan takut dengan manusia. Tapi takutlah dengan Allah. Kemudian, kesan daripada kita takut Allah, wali utimma ni'mati alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Sempurnakan nikmatku ke atas kamu. So maksudnya kita menghadap arah kiblat, menghadap ke Kaabah, itu barulah sempurna syariat solat. Itu sempurna syariat solat. Dan pernah tak kita tertanya-tanya, adakah waktu itu Kaabah sudah suci dari berhala? Kota Mekah belum dibuka. Kaabah belum suci dari berhala. Dan ini juga menjadi faktor kenapa ada orang teragak-agak nak tukar kiblat ke Mekah. Masa itu berhala, bergantungan dekat Kaabah. Diorang dekat Madinah. Bumi Mekah belum disucikan. Ini juga poin Yahudi attack
So rupanya nak merubah arah kiblat ni dia bukan benda yang ringan. Arahan ni arahan berat. Arahan ni arahan berat. Satu ada orang yang degil, illal ladzina zalamu, ada yang degil. Dan Allah kata fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut mereka, takutlah aku. Kan nikmatku ke atasmu. Dan wala'allakum tahtadun. Hanya dengan menghadap kiblat, mudah-mudahan kamu bakal mendapat petunjuk. Nah, begitulah agama ini. Ketaatan tu perlu didahului. Kemudian baru Allah tunjuk. Baru datang ilmu. Sama macam kita. Buat dulu solat tu. Baru kemudian lama-kelamaan Allah akan bentuk ikhlas dalam diri. Bentuk khusyuk dalam diri. Buat dulu. Ketaatan tu, datangkan dulu, taat dulu, buat dulu. Sama macam kisah Nabi Ibrahim. Arahannya apa? Sembelih anak, buat dulu. Selagi tak buat, selagi tak tunduk, Allah tak akan ganti anak itu dengan kibas. Letak dulu pisau tu. Selagi tak buat macam tu, Allah tak akan ganti. Allah tak akan beri nikmat. Buat dulu. Arahan Allah kepada Nabi Musa. Alqi asad. Campak tongkat. Dan tongkat tu berubah jadi apa? Jadi ular. Jadi ular. Kemudian arahan seterusnya, tangkap. Tangkap. Siapa antara puan-puan yang berani tangkap ular yang sedang berjoget depan mata? Situasi Nabi Musa, dia buka kasut. Nak masuk tempat tu kena buka kasut. Dia tak berkasut. Waktu malam, atas gunung. Tongkat dicampak jadi ular. Ular depan mata. So kalau kita berada di tempat tu, kita belum tentu sedar. Silap-silap pengsan. Gelap, tak berkasut, atas gunung. Gelap, tak berkasut, atas gunung. Wah. Dan ular. Itu level Nabi Musa. Dan Allah kata apa? Tangkap. Ular tengah berjoget-joget macam tu, Allah suruh tangkap. 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 Bila tangkap, baru Allah kata, jangan takut. Jangan takut. Gitu. Macam mana nak zoom in ya? Zoom. Gitu kot. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Maaf. Malam ni Allah cermin mata kelabunya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. So, bila Allah kata buat dulu, baru diberi petunjuk, kan? Fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Buat dulu baru diberi petunjuk. Perbuatan itu, arahan itu sama seperti Rasul-Rasul terdahulu. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Seperti mana kami pernah utuskan kepada kamu Rasulam minkum, Rasul dalam kalangan kamu. Sebab Nabi diutuskan untuk sempurnakan ajaran agama kepada umat. Begitu juga penukaran arah kiblat itu
adalah untuk menyempurnakan agama. So penukaran arah kiblat ini, selain daripada nak menyempurnakan agama, dia juga merupakan nikmat besar kepada umat Islam dan kepada Nabi. So, kita seboleh-boleh tak nak ikut seperti mana yang Yahudi buat. Jika tidak, sampai sudah nanti Yahudi akan mengejek-ngejek dan memperli kita. Satu arah kiblat berbeza. So, bila Allah kata Allah telah sempurnakan, dia juga bermaksud Allah sempurnakan susunan doa Nabi Ibrahim yang kita dah baca tu. Kan doa Nabi Ibrahim dengan Ismail. Inilah bentuk penyempurnaan tu. Diutuskan Nabi dalam kalangan mereka, kemudian dikembalikan arah kiblat ke Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Itulah bentuk penyempurnaan. Dan dalam ayat ni Allah ada sebut tentang pembersihan. Kenapa pembersihan? So Allah tahu bahawa pembersihan jiwa daripada kefahaman syirik perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum belajar Quran dan hikmah. Kalau anak murid tak tahu sedok belok tentang syirik, khawatir dia akan melakukan syirik kecil tanpa sedar. Yatslu alaikum ayatina, yang kami bacakan ke atas kamu ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim, dan menyucikan kamu. Menyucikan dari syirik. Kemudian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajar kamu kitab dan hikmah. Kan doa ni, kejap doa pula. Ayat ini adalah ayat yang menyambut doa Nabi Ibrahim sebelum ni. Siapa ingat ayat berapa doa Nabi Ibrahim tu? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ayat ini menjawab doa Nabi Ibrahim. Ayat ini ingatkan kita seperti mana kami pernah utus pada kamu seorang rasul yang dia bacakan ayat kepada kamu ayat-ayat dia dan dia bersihkan. Dan Nabi Ibrahim yuzakkihim kat belakang. Ini Allah ubah untuk menepati kehendak, kesesuaian. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan dia mengajar kitab dan hikmah, undang-undang dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajar kamu apa yang kamu belum tahu. Tuan-puan, kan banyak benda yang kita belum tahu. Kita belum tahu tentang surah-surah lain selain daripada yang kita lalui surah Baqarah. Banyak lagi kita belum tahu tentang hadis-hadis Nabi. Kita belum tahu tentang realiti hidup dunia ni. Sangat banyak yang kita belum tahu. Dan melalui perutusan Nabi dan Rasul ni, itu salah satu jalan bagaimana Allah mengajar kita perkara-perkara yang kita belum tahu. So untuk itu, untuk tujuan pembelajaran, fadhkuruni azkurkum. Oleh itu, ingatlah aku. Aku akan ingat kamu.
Fazkuruni azkurkum. Ingat aku akan ingat kamu. So, bila kita belajar tentang Quran pada ayat sebelum ni, ayat di atas. Apa belajar tentang Quran tu? Ni. Yu'allimuhumul kitab, yu'allimukumul kitab wal hikmah. Sebelum tu yatslu alaikum ayatina, dibacakan ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim, wa yuzakkikum, dan dibersihkan kamu. Lalu untuk proses pembelajaran Al-Quran ini dapat capai target dia, Allah kata, ingat aku akan ingat kamu. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku akan ingat kamu. Sebab bila hati itu sudah kenal dan dapat mengingati Allah, maka dia dengan mudah akan menerima hukum dan dengan mudah akan bertindak untuk amalkan peraturan. Sebab ingat mengingat ni dia adalah tentang kerja hati. Kerana kalau hati tu liar, tidak jinak, tidak digunakan zikir kepada Allah, dia akan bertindak semahunya. Tu doanya. 129. Jawapannya pada 151. Allah suruh kita yang dapat arah kiblat yang baru ni, belajar Quran, menghadap kiblat yang sama, ingat Tuhan yang satu, fazkuruni azkurkum. Ingatlah pada aku akan ingat kamu. Latihlah diri supaya mengingat Allah. Zikir kat sini bukannya zikir subhanallah, 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 tu bukan. Bukan hanya itu. Zikir ada beberapa jenis. Zikir ni ada beberapa jenis. Pertama, baca Quran. Itu yang pertama, zikir yang diajar Nabi, baca Quran. Kedua, zikir pada waktu-waktu tertentu. Nabi pernah zikir selepas solat. Nabi ada zikir waktu pagi, waktu petang, sebelum tidur, waktu guruh berdentum. Nabi ada bacaan-bacaan dan zikirnya. Maka inilah bentuk latihan mengingat Tuhan. Nabi sudah ajar pada kita setiap waktu akan ingat Allah. Dan kesemua zikir-zikir itu sebenarnya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Dan zikir ketiga ialah yang tidak ditetapkan masa. Bila-bila boleh buat. Tapi kalau tengok masyarakat kita, zikir yang mana yang selalu ditanya pada ustaz? Yang ketiga. Yang dibuat tambah-tambah ni yang mana? Yang ketiga. Suruh zikir, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tu kalau tanya balik, apa maksud dia zikir Ya Latif tu? Supaya lembut. Lembut apa? Apa yang lembut? Nak lembutkan apa yang lembut? Perkataan Ya Latif dalam Quran
perkataan ya latif dalam Quran itu merujuk kepada segala bentuk tindak tanduk Allah Subhanahu wa taala untuk hamba dia. Tak ada kaitan dengan hati. Bagaimana Allah melindungi Nabi Yusuf? Bagaimana Allah menjadikan kehidupan Nabi Yusuf tu go with the flow. Itu latif. Sehingga Nabi Yusuf tak rasa yang ada campur tangan daripada Tuhan. Dia rasa macam dia yang buat. Itu masuk ya latif. Baca ayat tentang ya latif adalah tentang urusan pentadbiran, urusan kehidupan. Tak ada kaitan dengan hati. Dapat dari mana tu zikir ya latif tu untuk lembutkan hati? Mana dalilnya? Ada tak? Cuba tunjuk 2-3 ayat Quran yang Allah sentuh ya latif tu tentang hati. Ada tak? Tak ada. Kan? Tak ada. Jadi amalan ni dia bukan mudah-mudah begitu je. Dia kena ada sumber dan ada dasar. Ada dalil. Walaupun yang bawa tu ustaz, walaupun yang suruh tu ustazah. Tapi kita yang mendengar, kita pula lah on our shoulder pula yang cuba cari. Mana ya? Mana rujukan dia ni ya? Dia dapat dari mana ni? Kalau tak ada, tinggalkan. Jangan salahkan ustaz dan ustazah tu. Tak, biarlah dia. Kita ni, kita yang terima. Kita yang nak buat. Kenalah betul-betul rujuk. So, Allah kata, fazkuruni azkurkum, zikir yang paling utama ialah baca Quran. Itu dah jelas. Tapi kita tak pula nak ngamalkan baca Quran tu. Asma'ul Husna, ya ada dalam Quran, dalam surah Taha. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik. Surah Hasyar pun ada. Bagi Allah nama-nama yang baik, berdoalah dengannya. Berdoalah dengannya. Okey. Apa maksud berdoa dengan nama Allah? Apa maksud berdoa dengan nama Allah? Dalam berdoa menggunakan nama-nama Asmaul Husna tu Ustaz. Untuk dalam berdoa kita guna nama Asmaul Husna. Ya. Ataupun kita jadikan nama Allah itu sebagai tawassul, tempat kita bersandar. Ya Allah, aku ada permintaan begini dan begini dan begini. Dengan namamu yang ini ya Allah, kabulkanlah. Nama-nama Allah ni kita gunakan untuk memuji dia. Ya Allah, aku ditindas dan dizalimi ya Allah. Engkau maha perkasa, antal aziz. Maka kurniakanlah aku keteguhan dan kekuatan ya Allah. Bukan kita ulang-ulang nama-nama dia tu tanpa kita faham apa fungsi. Tak gitu. Tak macam mana kita ni? Kan? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah pada aku, kelak aku akan ingat kamu. So, fadhkuruni pula dalam bentuk plural. Ramai-ramai. Fadhkuruni. Itu dalam bentuk jamak plural.
Maksud beramai-ramai kat sini bukannya kumpul ramai-ramai berzikir. Tak, bukan begitu. Bukan begitu. Dia nak bagi tahu pada kita bahawa semua kena berzikir. Kamu semua berzikir pada aku. Nah, bukan beramai-ramai. Buat sendiri-sendiri. Dan fa, huruf fa dekat situ adalah sebagai jawapan kepada ayat sebelum ini. Jawapan kepada ayat sebelum ini. Apa ayat sebelum ini? Ayat sebelum ni Allah kata Allah dah beri Rasul pada kita. Allah dah suruh Nabi ajar Quran pada kita. Allah dah suruh Nabi ajar kitab pada kita. Dan juga hikmah. Allah dah bersihkan kita. Maka, gitu. Maka ingatlah aku dan aku akan ingat kamu. Aku akan ingat kamu. Allah pernah berfirman dalam satu hadis qudsi. Siapa yang mengingat aku dalam dirinya, nescaya aku akan ingat dia dalam diriku. Apa maksud dalam dirinya? Dia ingat Allah sorang-sorang. Dia ingat Allah sorang-sorang. Zikir Imam Ghazali tu, dia tak ada asalnya daripada Nabi. Zikir harian Imam Ghazali tu. Itu attempt, percubaan Imam Ghazali untuk mengisi masa dia. Berapa kali? Sekali zikir tu? 1000 kali kan? Itu percubaan Imam Ghazali untuk mengisi masa dia selepas dia settle selepas dia settle berzikir menggunakan zikir-zikir yang Nabi pernah suruh. Lepas zikir pagi, habis dia baca surah zikir pagi, okey, ada masa lagi ni. Okey, aku tambah zikir aku sendiri. Gitu. Itu attempt, percubaan Imam Ghazali untuk melatih diri dia ingat Allah. Jangan kita sandarkan, zikir ni dapat daripada Nabi. Bukan. Tak. So, fadhkuruni azkurkum, barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, nescaya aku akan ingat dia dalam diriku. Dan barang siapa mengingatku di hadapan halayak ramai, maka aku akan mengingatnya di hadapan halayak yang lebih baik. Kan? So ada ketikanya tuan-puan, kita selalu ingat orang-orang yang level VIP ni. Guru kita ke, pemimpin kita ke, kita selalu ingat dia. Kan ada yang selalu ingat Ustaz Nazri, diingatkan Ustaz ni, kuliahnya. Tapi, adakah orang-orang itu ingat kita? Kita selalu ingat orang, tapi adakah orang tu ingat kita? Saya tinggalkan anak 3 orang dekat Melaka, menuju hari raya ni. Mak bapak ni dalam doa ingat anak. Anak tengah main dengan sepupu-sepupu, dia ingat tak mak bapak dia? Kan? Kadang kita lah bertungkus lumus sediakan itu dan ini. Ingat anak. Anak ingat tak kita? Tapi ayat ini, Allah garanti. Kamu ingat aku ingat kamu. Fadhkuruni azkurkum.
Puan Anissa kata nama Allah itu melambangkan sifatnya. Sebut nama Allah, tahu sifatnya supaya bila kita berdoa, kita tahu bagaimana nak guna, lebih faham, lebih yakin apa yang kita minta. Betul? Kita minta keselamatan, gunalah nama Allah yang menyelamatkan. Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, itu menyelamatkan. Kuasa yang tidak terkalah. Begitu. Dan kemudian, first part, fadhkuruni azkurkum. Second part, washkuruli, bersyukurlah kepada aku. Kalau tadi ingat Allah. Dan cara nak ingat Allah sangat banyak. Selain daripada baca Quran dan berzikir, melihat alam ini juga cara untuk mengingat Allah. Kan lihat bagaimana hebatnya tekanan air laut tu pada 9,000 kaki dalam. Itu sudah cukup menginsafkan kita. Sudah cukup menginsafkan kita. So bila kita ingat, bila kita lihat alam, ingat Allah, maka secara tak langsung akan terhasillah kebaikan-kebaikan dari apa yang kita perhati. Sebab itu tindakan selanjutnya ialah washkuruli, bersyukurlah kamu kepadaku. Step pertama untuk membersihkan diri ialah zikir, ingat Allah. Step kedua ialah berterima kasih. Berterima kasih, syukur, ada dua step. Pertama, ucapkan lafaz Alhamdulillah. Step kedua ialah kita guna nikmat yang Allah beri seperti mana yang Allah nak. Washkuruli. Guna nikmat yang Allah beri seperti mana yang Allah nak. Ada rakan kita ni, Hajar Sa'diyah. Kita selalu ingat Allah tetapi kenapa kita diuji anak tak ingat kita. Buang kita setelah berkahwin lebih 5 tahun. Biarkan dia Jah, biarkan dia. Biarkan. Teruskan ingat Allah. Teruskan ingat Allah. Anak yang tak kenang budi, Allah akan balas dia dekat dunia. Anak tak kenang budi, Allah akan balas dia di dunia. Allah boleh buka semua pintu. Kalau untuk istidraj, Allah buka semua pintu untuk dia kecuali dua. Pintu keberkatan dan pintu ketenangan. Orang istidraj, dia takkan berkat hidupnya dan takkan tenang. Itu untuk yang lupa Tuhan. Tapi kalau lupa mak bapak, aka derhaka, Allah akan tutup semua pintu untuk anak ni. Allah akan tutup semua pintu untuk anak ni dan anak ni tak akan bahagia sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tinggal lagi seorang ibu sanggup ke lihat anak dia menderita. So panjatkanlah doa untuk anak. Ya Allah, aku diuji begini ya Allah. Kurniakan aku keimanan, kesabaran. Aku tak berdendam dengan anakku. Dia buang aku ke, biarlah dia. Itu urusan dia denganmu ya Allah. Aku cuma nak dia sedar bahawa dia ada satu tanggungjawab. Tanggungjawab itu penting. Fadhkuruni azkurkum
washkuru li. So, bersyukur pada Allah. Wala takfurun. Jangan kufur. Jangan kufur. Wala takfurun ni pelik. Ayat wala takfurun ni pelik. Pelik macam mana? Cuba tengok Fazkuruni. Ingatlah aku ada ni. Ingatlah aku. Azkurkum. Aku akan ingat kamu. Washkuruli. Bersyukurlah pada aku. Wala takfurun. Dia tak ada wala takfurunali. Wala takfurunani. Tak ada. Itu yang pelik tu. Tiba-tiba je. Jangan kufur. Jangan engkau kufur. Apa maksud jangan kufur? Dan Allah tidak kata jangan kufur nikmat. Allah tak kata jangan kufur itu, jangan kufur ini. Tak. Allah cuma kata jangan kamu kufur. Dah, that's it. Bila dia ditutup dengan sangat general semacam ini bermaksud tolong jangan abaikan apa jua bentuk perintah. Bukan hanya tidak bersyukur, bukan hanya tidak uzkur, tidak ingat Allah, tetapi tolong jangan tinggalkan baca Quran, jangan tinggalkan mengaji, belajar berkaitan undang-undang dan hikmah terkait terus ayat di atas. Tu wala takfurun. Wala takfurun bukan sekadar tidak bersyukur. Jangan kamu kufur terhadap apa saja arahan yang berada di belakang. Bukan hanya jangan kufur kepada Allah. Jangan kufur terhadap nikmat. Jangan kufur terhadap rezeki. Jangan kufur terhadap ilmu. Jangan kufur terhadap Quran. Wih, banyak. Wala takfurun. Dibuat dalam bentuk general. Itu yang pertama. So, kalau Allah kata jangan kufur kepada Allah, ayat itu sepatutnya berbunyi begini, wala takfuru nabi. Jangan kufur dengan aku. Jangan kufur terhadapku. So yang pertama, perkataan kufur tu sangat general. Yang kedua, bila disebut wala takfurun tanpa dikait dengan apa-apa, itu bermaksud supaya kita perlu berterusan bersyukur pada Allah. Berterusan. Sebab kalau Quran hanya suruh bersyukur kepada Allah sahaja, mungkin itu boleh kita fahami dalam bentuk sementara kot, beberapa kali sahaja. Tapi bila sebut macam ni, washkuru nali apa? Washkuru li wala takfurun. Jangan sekali-kali hidup anda berhenti bersyukur. Jangan sekali-kali hidup anda berhenti bersyukur. Berterusan. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ista'inu, mintalah bantuan. Mintalah pertolongan. Ista'in adalah bentuk bantuan dan pertolongan ketika kita dah cuba tapi tak berjaya. Ista'inu bentuk bantuan yang kita dah cuba tapi tak berjaya. Ayat ini juga menjawab
ayat dalam surah Fatihah. Wa iyyaka nasta'in. Kan hanya padamu kami mohon bantuan. Ista'in dalam bentuk, bantuan dalam bentuk macam mana? Katalah tayar kita pancit. Tayar kita pancit, lalu kita cuba untuk buka tak berjaya. Baru kita minta tolong. Baru telefon kelas. Minta tolong. Macam tu. Ista'in bukan dalam bentuk tayar kita pancit, kita call kelas, waktu dia datang kita sibuk main phone dalam kereta. Biarlah dia dah kerja dia. Kita tak buat apa-apa. Ista'in kita buat sesuatu. Dalam masa yang sama kita minta bantu. Macam tu. Macam kita nak masak nasi ayam. Dia bukan memadai berdoa atas tikar sejadah. Ya Allah, ajari aku masak nasi ayam. Ya Allah, ajari aku masak nasi ayam. Tapi kita tak usaha pun untuk beli bahan-bahannya. Masuk dapur pun tak. Macam mana nak pandai masak nasi ayam? So orang beriman, mintalah bantuan. Kalau dalam surah Fatihah kita sebut, hanya padamu kami minta bantu. Ayat ini kata, ai orang beriman, mintalah bantuan. Itu kan perbualan dua hala. Itu kan perbualan dua hala. Kita kata pada Allah, ya Allah, hanya Engkau kami mohon bantuan. Hanya padamu kami mohon bantuan. Sekarang Allah kata, hei orang beriman, mintalah bantuan. Kan Allah dah jawab kita punya doa dalam Fatihah. Inilah cara Allah jawab. Mintalah bantuan. Cuma minta bantuan tu dengan apa? Ini Allah bagi alat. Nak minta bantuan ada alat. Alat pertama bisabri, dengan sabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dengan sabar, ya. Minta bantuan pada Allah dengan sabar. Apa maksud sabar? Salah satunya ialah tahan diri. Tahan diri. Tahan diri dari apa ni? Jangan mengadu pada makhluk. Tahan diri daripada bagi tahu pada seluruh alam apa masalah yang kita hadapi. Tahan diri dulu, sabar. Nak minta bantuan pada Allah ni sabarlah, jangan cerita pada orang. Akhirnya cerita berita tu tak jadi eksklusif hanya untuk Allah. Ni pantang kita sakit sikit, ada masalah sikit, semua nak cerita pada orang. Satu FB ke, apa sahaja bentuk media sosial ni, tak patut dia melarikan kita daripada fazkuruni azkurkum, melarikan kita dari ingat Tuhan, ingat Allah. Ista'inu bis sabri. Minta bantuan dengan sabar. Allah beri ujian, sabar dulu. Sabar. Jangan cerita pada orang. Ngadu pada Tuhan. Kan? Ngadu pada Allah. Kurangkan mengadu pada manusia. Sebab kita perlu letak pengharapan paling tinggi pada Allah. Dan Nabi pernah ajar. So, ada seorang lelaki,
Nabi dengar dia berdoa, Ya Allah, aku mohon kepadamu sabar. Lelaki tu berdoa, Ya Allah, aku mohon kepadamu sabar. Nabi respon. Nabi kata, kamu sedang meminta bala. Kamu sedang meminta pada Allah ujian, bala. Oleh itu, mintalah afiah. Jangan kita minta pada Allah jadikan kita seorang penyabar. Sebab untuk kita jadi penyabar, kita kena lalui ujian demi ujian, demi ujian, demi ujian. Terbukti bersabar, baru makbul doa kita. Satu seni berdoa tu kena pandai. Bukan main ikut suka je, aku nak ni, aku nak itu. Lalu bila Allah beri ujian, sesuai untuk kita capai benda tu, kita lari. Kan? Jangan minta kesabaran. Tapi mintalah kesihatan. Afiah. So, bila kita doa minta jadi penyabar, kita sebenarnya minta. Cari balak, cari penyakit. Kerana untuk Allah jadikan kita seorang penyabar, Allah akan datangkan balak untuk zahirkan sabar tu. Gitu. Kan itu macam benda tak ada beban, kita nak cari beban. Apa hal? Gitu. So, cara nak minta dengan apa? Mula-mula dengan sabar. Yang kedua, dengan ini kita berhenti dulu di sini. Kita sambung minggu depan. Dah 9.23. Wallahu alam. Bertabahlah. So nak sabar kan? Wasta'inu bis sabri. Wassalah nanti minggu depan. Betul-betul Ustaz bagi praktikal terus. Masya Allah. Betul lah bersadar. Tengah sedap dengar betul dah. Bertabahlah. Sedap dengar betul. Benda yang tadi kan tak ada tadi. Sedap dengar berhenti tu. Lawak lah bunyi. Tak jadi nak sedih. Tengah sedap dengar berhenti. Berhenti Ustaz, adakah siapa nak tanya soalan ke? Boleh kalau nak tanya. Faham ke? Kuklah ayat mana ke yang apa ke? Silalah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ada benda sikit. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak. Pertama pada bila Ustaz perjelaskan lagi zikir tu terbagi pada beberapa bahagian. Baca Al-Quran, zikir pada waktu-waktu tertentu, zikir pada bila-bila masa. Lepas tu Ustaz jelaskan juga salah satu contoh Imam Ghazali mengingati Allah dengan zikir-zikir yang dia cuba create untuk mengisi masa selepas dia buat apa yang Rasulullah telah tunjukkan semua. So yang tu pun jadi peringatan yang baik juga untuk saya. Dan boleh Ustaz, saya cuba linkkan dengan ayat 152. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku daripada dalil ni ke mungkin tercetusnya kesungguhan Imam Ghazali untuk mempertingkatkan cara dia berzikir. Dia nak cari satu macam itulah bila zikir pada bila-bila masa mungkin untuk mengisi ruang kosong agar dia tak terlupa dengan Allah. Boleh tak kalau kata macam saya cuba link dengan ayat ni ke yang menyeru dia untuk mengambil peringatan dan perintah daripada Allah ni? Wallahualam. Okey, kalau kita baca buku Ihya, kita baca buku Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali, dia ni ulama tasawuf. Dia dikenali oleh manusia sebagai ulama tasawuf. Tapi sebenarnya dia punya ilmu tu sangat besar dan mencapah. Dia juga astronomer, dia juga ilmu ulama fiqah, dia juga ulama tauhid. Tapi yang dominan manusia mengenalinya sebagai ulama tasawuf.
Cuma dia, dalam banyak-banyak kitab, kitab Ihya dihasilkan di penghujung usia beliau. Dan kitab Ihya ni menghimpunkan cara perjalanan, menerangkan tentang bagaimana dia melalui perjalanan hidup untuk membersihkan jiwa. Untuk membersihkan jiwa. Jadi kalau kita ambil contoh macam ni. Mak kita suruh kita cuci tingkap. Mak kita suruh kita cuci tingkap. Kita yang tak ada apa-apa pengalaman ini, kita akan cuci tingkap menggunakan alatan, cara, teknik yang kita tahu. Kan? Kita akan guna cara yang kita tahu untuk cuci tingkap. Berapa banyak teknik yang kita tahu cuci tingkap? 1, paling tidak 2. Antara kita dengan mak kita, siapa lebih berpengalaman? Dah tentu mak kita. Kan? Dah tentu mak kita. So katalah kita suruh cuci tingkap, okey, cuci, tak bersih. Mak kita buat QC, tak bersih, cuci lagi. Ada tak pernah bila mak kita suruh cuci lagi, kita tanya, mak nak saya cuci macam mana dan guna apa? Mak nak saya cuci macam mana, cara dan guna apa? Barulah mak bagi tahu, sebab pengalaman hidup dia, dia dah melalui semua itu, barulah dia bagi tahu, nak cuci tingkap ni kena guna kertas. Bersihkan dulu guna kertas. Baru guna air. Baru lap. Baru bersih. Kita mana ada pernah terfikir, cuci tingkap guna kertas. Kan? So Imam Ghazali, dia tulis buku tu setelah dia ada pengalaman dalam hidup. Dan mengikut standard pengalaman dia, zikir-zikir yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi suruh istighfar 100 kali. Kemudian zikir pagi dan petang. Dia dah buat semua tu. Dia dah buat. Lalu dia rasa orang-orang di zaman dia, walaupun dah buat zikir itu, ulama-ulama waktu tu dah buat zikir Nabi tu, dia melihat generasi waktu itu masih ramai yang leka dan lalai. Hatinya masih belum terbentuk, yuzaki itu belum suci. Lalu Imam Ghazali berpendapat, kena tambah lagi ni, kena tambah dosnya tu. Dia melihat manusia waktu tu yang sezaman dengan dia, maka sebab itulah timbul zikir 1000 ni Imam Ghazali. Dia bukan memandai-mandai, tapi dia sudah timbangkan dalam pelbagai bentuk untuk kepentingan masyarakat pada waktu itu. Dia ajar anak-anak murid dia supaya dengan mengingati Allah ini, dengan menyebut ingatan-ingatan pada Allah ini, moga diharapkan agar hati semakin bersih, semakin jernih. Mudahlah nak dapat ilmu. Mudahlah nak minta bantuan. Rapatlah dengan Tuhan. Gitu. Tapi keadaan kita ialah kita minta certain zikir. Zikir yang Nabi buat tu pun kita tak buat. Baca Quran pun kita tak buat. Tapi kita dok tumpu pada zikir-zikir tambahan ini. Sedangkan ini suplemen, bukan yang utama. Imam Ghazali dia dah buat dah yang utama ni. Ditambah dengan suplemen. Kita tumpu pada suplemen ni. Sebab kita belum mengerti, belum faham. Wallahu a'lam.
Masya Allah, terbaik Ustaz. Bermakna, okey, betul tak apa yang saya faham daripada analogi yang Ustaz bagi contoh. Kita tak tahu cara nak cuci tingkap, tapi bila kita dapat tunjuk ajar daripada mak, saya bayangkan diri saya waktu tu kecil. Bila mak tunjuk tu bermakna mak tu apa yang Rasulullah tunjukkan. Dan saya ikut apa yang mak tunjukkan tu. Bila saya membesar, saya punya anak, saya tunjuk analogi apa yang mak tunjuk pada saya dulu, tapi dengan saya perbaharui dengan alatan yang lebih baik. Mungkin mak dulu hanya guna kain dan sabun yang mungkin tak spesifik untuk tingkap. Tapi untuk zaman saya masih praktikkan apa yang mak ajarkan tu dengan teknik yang sama. Cuma saya upgrade dengan apa yang ada pada zaman saya untuk lebih baik cara penyucian pada anak saya yang saya tunjukkan. Maka hasilnya perjalanan kefahaman tu lebih baik berbanding dengan kalau kita beramal tanpa asas yang betul dan kita mereka cipta, saya percaya tingkap yang saya cuci tu takkan dapat hasil yang memuaskan. Betul tak Ustaz? Betul. Okey, Betul. Alhamdulillah. Bermakna nak beramal dengan apa juga zikir yang daripada para ulama, macam Ustaz kata tadi, dia sebenarnya suplemen tambahan. Tapi diri kena jelas. Yang pokoknya apa yang Rasulullah ajarkan tu basic kena jelas dan faham dulu, baru boleh kita buat penambahan mengikut tata cara yang betul lah, macam mana Imam Ghazali tunjukkan tu Ustaz kan. So kita tak bolehlah menolak, simply menolak sedangkan kita tak berjalan dengan asas yang betul lah. Itu yang saya cuba faham lah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Ada satu zikir yang Nabi ajar. Satu bentuk tahlil yang Nabi ajar. Nabi kata siapa-siapa yang baca tahlil ini 100 kali pagi, nescaya syaitan atau jin tak akan boleh mengganggu dia sepanjang hari. Ada tak kita buat? Atau pernahkah kita tahu? Tak pernah kan? Okey. Ustaz, saya surat pagi, amalan pagi petang tu kan, Malik? Tu betul, itu ada. Zikir Cuma surat pagi dan petang. bentuk tahlil ni ialah bacaan lepas solat tu. Kan lepas kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tu 100 kali, jin dan syaitan takkan boleh masuk dalam badan kita sepanjang hari. Baca tu 100 kali, jin dan syaitan takkan boleh masuk dalam badan kita sepanjang hari. Dan benda ni terbukti zaman berzaman. Ada seorang pengamal ruqyah. Dia nak halau jin daripada badan orang. Jin tu kata, aku boleh keluar daripada badan orang ni, tapi aku nak masuk badan kau. Boleh? Jin tu kata macam tu. Aku boleh keluar daripada badan orang ni dan aku nak masuk badan kau. Boleh? Orang tu kata boleh. Lepas tu yang keluarga si pesakit dia kata, jangan. Nanti kalau dia masuk badan kau, siapa nak ngubat kau? Kan macam tu. Orang tu kata silakan kalau nak masuk. Jin tu keluar dari badan orang tu, masuk badan perawat ni. Dia cuba tak boleh masuk. Cuba tak boleh masuk. Lepas tu dia patah balik ke badan pesakit ni. Lepas tu jin tu mengeluh, aku tak boleh masuk badan kau. Kenapa? Orang tu tanya, kenapa? Sebab engkau baca apa yang Nabi ajar 100 kali. Tahlil di pagi hari. Wow. Jin sendiri mengakui. So apa yang Nabi dah bagi, apa yang Nabi ajar, tindakan-tindakan Nabi punya zikir, itulah intipati kepada perlindungan diri. Yang Tok Guru ajar ni suplemen je, tambahan je. So yang perlu kita utamakan ialah cari apa yang Nabi ajar. Buat dengan baik, buat dengan molek. Maksurat, pagi, petang, sebelum tidur, apa zikir sebelum tidur, surah Mulk, benda macam tu. Buat tu dulu, barulah kalau nak tambah dengan suplemen, silakan. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Hari ni Belum. Ustaz baca pagi lepas subuh ke? Ataupun sebelum Ya. dah? Allah la syarikalah tu. Lepas solat subuh. Oh, patut ada sini. Kakak okey. Dia pergi jumpa orang inilah. Apa tu? Ni perubatan ni. Dia kata ada gangguan di rumah tu. Dia amal baca tu lah. Betul sungguh. Betul, betul. Dia masuk Ustaz Rukiah mana sini. Dia kata dia pergi. Jadi dia saya baca ayat sana. Alhamdulillah. Dia boleh amal juga dah. Amin. Ustaz yang terakhir. Ustaz. Oh, Mira ada apa ke? Sabarkan dulu. Saya bagi kakak saya Minta dulu maaf. Ustaz. Ustaz ada masa kan? Sikit je Ustaz. Bila Ustaz cakap Ada. pada awal tadi, berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Okey, yang ni saya rasa diri saya lah kot. Yelah, diri saya lah tu, bukan kot. Suka macam ni. Sebab kita berlumba-lumba membuat kebaikan. Berlumba-lumba tu kita lebih suka point pada orang lain. Tapi sebenarnya nak cuba bagi peringatan pada diri, berlumba-lumba buat kebaikan tu, berlumba-lumba untuk diri sendiri tentang hal semalam berbanding hari ni. Saya nak minta sikit mutiara kata Ustaz untuk bagi saya tahu untuk diri saya yang berlumba-lumba dengan diri saya yang semalam. Boleh tak? Allahuakbar. Untuk bersaing ni, Allah suruh bersaing dengan diri sendiri. Bersaing dengan diri sendiri ni macam mana? Kita boleh pandang diri kita ni dalam pelbagai sudut. Sudut pertama, kalau kita dalam masalah nanti, kalau kita dihadapi oleh api neraka, siapa yang nak selamatkan diri kita? Kalau kita tak buat sesuatu sekarang, siapa yang nak bantu kita? Dan peluang demi peluang Allah beri saban hari. Kalau kita tak belajar daripada kesilapan semalam, tak ada siapa yang boleh ubah kita untuk menjadi lurus dan betul esok hari. Maka sebab itu, kita kena dalam keadaan sedar nak memperbaiki diri kita ni, tapi jangan tergopoh gapah. Jangan tergopoh gapah. Maksud gopoh gapah ni macam mana? Semua nak buat, semua nak ubah serentak. Jangan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Perubahan ni perlu masa. Perubahan ni perlu masa. Biarlah kita bertatih-tatih untuk jadi baik. Yang penting konsisten. Sebab Allah nilai konsistensi kita. Bukannya kita sekali rap kita nak ubah semua. Hari inilah nak baca 1 juzuk. Nak habiskan hatam 1 Quran. Selepas tu besok tiba-tiba malas. Dan terus tinggal buat selama-lamanya. Jangan begitu. So perubahan ni dia perlu sedikit tapi berpanjangan. Kita nak jadi baik, so kita boleh listkan, boleh beri tadi Allah kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita ada banyak ruang-ruang, bukan banyak ruang-ruang. Kita ada banyak cabang-cabang yang kita boleh ubah dan perlu ubah. Jangan ubah semua, tapi yang penting setiap bahagian itu kita ubah sedikit demi sedikit. Setiap bahagian tu kita ubah sedikit demi sedikit. Cara kita bercakap dengan anak, okey, intonasinya nak ubah sikit. Cara kita nak cakap dengan suami, intonasinya ubah sikit, sikit-sikit je. Tapi konsisten. Hari ni nak masak dengan penuh kasih sayang, masak dengan senyum. Tapi kena Kena plan. Istiqomah. Benda perubahan ni bukannya secara, apa nak cakap? Perubahan yang kita nak buat ni bukannya tiba-tiba. Tak, kita plan. Kita plan. Aku nak buat yang ni dulu. Kemudian aku nak buat yang ni. Aku nak ubah yang ni. Aku nak ubah aku punya baran ni. Macam mana aku nak ubah baran aku ni? So, dalam doa kita tu kita tahulah doa kita nak apa. Sebab kalau kita tak plan,
doa kita tu akan jadi huru hara. Kejap itu, kejap ini. Saya sering berdoa begini. La taj'alna ya wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Saya tak nak ada rasa ill intention kepada orang-orang beriman yang lain. Itu doa yang saya kerap berdoa. Agar bila kita dengar orang beriman bercakap, dengar berita orang beriman, kita tak ada ill intention, tak ada sangka buruk. Tak ada nak buat dengki ke, khianat iri hati ke. So bila kita jelas, kan tadi wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, mana pun wajah kamu menghadap, apa pun cita-cita kita perlu jelas dan tahu apa nak ubah. Wallahu a'lam. Ustaz, masih boleh tanya soalan? Mira, teruskan. Tak tutup, kita tutup. Share Ustaz. Ya, Ustaz. Boleh sida. Hari ni tak tutup Ustaz. Masya Allah. Ustaz, okey. Untuk ayat Tak jelas. suara Mira okey ke? Sekarang okey. Tadi Mira okey. Yang lain kena mute, baru Mira okey. Tutup. Okey, sorry sebab line tak clear. Allahu Akbar. Ustaz, okey, untuk ayat 153 tu kan Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat ni turun di surat Al-Baqarah ni turun di Makkah kan Ustaz? Makkiyah, ayat Makkiyah. Madaniyah. Kebanyakan ayat ini Madaniyah. Okey Ustaz. Okay, apa yang saya tahulah. Baru tahu ni, masya-Allah. Ayat ya ayyuhallazina amanu ni merupakan ayat perintah khusus. Maknanya bila kita jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu ni, kita kena pause kat situ. Maknanya kita kena ambil tahu ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu ni, wahai orang-orang yang beriman. Sebab selepas itu ada peringatan penting yang Allah nak bagi. Kat situ pun kita dah tengok tanda seruan tu kan Ustaz kan. Kita jarang kita jarang ambil tahu lah. Saya tak tahu lah orang tapi saya rasa macam bila ada ayat ini, baru saya perasan lah. Ada peringatan penting yang Allah nak bagi kita. Ustaz, betul tak? Dulu ketika para sahabat di Mekah, Allah memanggil para sahabat dengan ya abdi, ya ibadi, ya ayuhan insan. Tapi bila para sahabat mula berpindah ke Madinah, Allah memanggil para sahabat dengan ya ayuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Dan Betul. itu adalah peringatan. Itu saya baru tahu dan saya highlight benda ni. Masya Allah. Maknanya selepas ini baca Al-Quran, bila jumpa ya ayyuhallazina amanu, kita kena pause kejap dan tengok apa peringatan yang Allah nak bagi sebenarnya. Itu. InsyaAllah. Allah alam. Okey, ayat ni ya ayyuhallazina amanu, setiap kali kita jumpa, dia bermaksud hanya orang beriman je boleh buat benda ni. Apa saja arahan dalam ya ayyuhallazina amanu, hanya orang beriman aja mampu buat dan boleh buat. Hanya orang beriman saja yang akan beri perhatian. Kalau setakat Islam, dia tak ambil kisah pun tentang nak minta bantuan, nak minta tolong dari Allah. Islam pada isi, pada nama. Dia tak pandang agama ni. Tapi kita lah orang beriman ni yang akan beri cakna kita pada ayat macam ni. Kita lah orang beriman yang sanggup bergolok bergadai untuk agama ni. Untuk nak tahu apa lagi perintah Allah yang aku nak buat ni. Kita lah orang beriman tu. So bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu,
kita kena sedar yang kita sedang dipanggil. Hai orang beriman, Allah sedang panggil kita. Dan sepatutnya tumpuan perhatian perlu diberi kepada ayat-ayat seperti ini. Kerana yang panggil kita siapa? Allah. Dan dia panggil kita dengan panggilan yang sangat mesra. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okay, kita tutup lah Ustaz ya. Sian Ustaz. 9.46 dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar. Bermula daripada ayat 147 hingga 153. Moga semua yang telah ditadaburkan tadi menambahkan ilmu dan kefahaman. Banyak peringatan dan pengajaran di dalam ayat ini. Kebenaran ini itu hanya daripada Allah. Dan janganlah kamu ragu-ragu. Berlumba-lumba dah dalam buat kebaikan. Gunalah segala sumber yang untuk mencapai kebaikan itu insyaAllah. And then ada lagi dikata kerana tujuan hidup kita ialah taat kepada Allah dan penamat kita adalah yang berbeza. Garisan penamat kita adalah, makna garisan penamat ni kematian ke Ustaz? Ya betul. Itu saya faham kat situ lah. Dan dia kata bacalah Al-Quran, di dalamnya ada pengajaran yang mengajar kamu apa yang belum kamu ketahui. Dan banyaklah lagi ilmu-ilmu yang telah dijelaskan Ustaz di dalam ayat ini. Moga semua yang Ustaz sampaikan memberi manfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan. Wallahualam. Moga kita menjadi hamba Allah yang tidak berhenti bersyukur dan jangan engkar kepada Allah. Apa-apa yang mohon pertolongan pun lah daripada Allah dan bukan daripada makhluk. InsyaAllah apa jua masalah kita mohon dengan Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gembanua Iman, mohon maaf lahir batin dan ada kekurangan dalam majlis kita ini. Sekali baik kepada Allah, dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup Surah Kafarah dan Surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, peliharalah kami dari azab neraka-Mu dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Ampunkan juga kedua orang tua kami, ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada. Ya Allah, jadikanlah kiblat sebagai tempat dan arah tuju kami, dan agar kami dapat kembali kepadamu dan mengingatimu sentiasa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.